Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, baiklah. Kali ini saya ingin menerangkan bagaimana nak memulakan untuk trading kripto. Kita boleh memilih sama ada untuk menjadi investor ataupun trader. Untuk apa itu investor ataupun trader saya telah terangkan di video yang sebelum ini, tetapi kita ulang baliklah supaya kita ingat kembali apa itu investor dengan apa itu trader. Kita lihat trader ini keuntungan dapat dalam masa jangka yang pendek, hasilnya setiap hari. Pagi kita beli kripto, petang kita jual. Petang kita beli kripto, malam kita jual. Jadi keuntungannya cepat dan setiap hari. Dia berbeza dengan investor. Investor ni keuntungan dapat jangka masa panjang, hasil harus tunggu lama. Ini pun bagus, cuma dinasihatkan untuk jadi investor ni perlu modal yang banyak, dan modal yang kita guna tu pun kita pastikan kita tidak mengeluarkannya ataupun mengambilnya lah dalam masa terdekat. Minimalnya dalam 4 tahun kita simpan lama-lama, seperti kita beli emas, kita pakai lama-lama, dan 4 tahun baru kita jual, insya-Allah harga dia naik dan kita dapat keuntungan. Begitulah fungsi ataupun ciri-ciri seorang investor. Beli, peram lama-lama, kita jual. Berbeza dengan trader. Trader ni setiap hari beli jual supaya dapat keuntungan setiap hari. Walaupun dia sedikit-sedikit, tetapi setiap hari. Berbanding investor, dia lama tetapi untung dia banyak. Jadi setiap posisi trader ataupun investor ni ada kelebihan masing-masing. Jadi bergantung dengan kemampuan kita ataupun kemahuan kita nak jadi yang mana. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan antara investor dengan trader ni. Kita lihat satu persatu. Kalau investor ni, kita lihat membeli kripto atau Bitcoin di exchange, iaitu bank kripto lah, bank duit digital. Bila dah beli, kita simpan, biarkan lama-lama dalam exchange. Bila cukup masa, minimal lebih kurang 4 tahun, kita jual dan dapat keuntungan. Jadi kelihatan agak sedikit mudah lah. Yang penting kita tahu cara nak beli Bitcoin ataupun kripto di exchange. Lepas tu kita biarkan lama-lama. Bila cukup masa, dah berapa tahun, 4 tahun sekurang-kurangnya, kita tahu cara bagaimana nak jual. Jadi selesai. Jadi lebih mudah. Cuma kita perlu kesabaran lah untuk tidak keluarkan modal kita, tidak tarik balik modal kita. Kita biar lama-lama. Itulah ujian kesabaran, perlu menunggu kan. Tapi berbanding dengan trader, trader ni banyak benda yang perlu kita tahu, sebab kita perlu jual beli setiap hari kan. Jadi setiap hari kita perlu ada kemahiran lah untuk menjual beli kripto ataupun Bitcoin ini. Kita lihat yang pertama, iaitu membeli kripto Bitcoin di exchange. Kita kena tahulah cara beli. Macam investor tadi juga, kita kena tahu cara beli. Lepas kita dah tahu cara beli, kita harus tahu masa yang sesuai untuk beli ketika murah. Sebab kita nak jual nanti, katalah pagi ni harga murah, kita beli. Bila harga petang nanti, bila nak mahal, kita jual. Kalau petang tu masih murah, kita tak jual. Kita tunggu bila masa dia mahal, baru kita jual. Itulah baru kita dapat untung kan. Kita akan rugilah kan, sebab kita dah beli murah, kita jual murah. Jadi seolah-olah tidak ada keuntungan di situ. Seterusnya, harus tahu masa yang sesuai untuk jual ketika mahal. Maksudnya kita beli ketika murah, kita harus tahu bila dia murah, dan kita akan jual ketika mahal. Maksudnya kita kena tahulah bila harga kripto ataupun Bitcoin yang kita beli itu akan menjadi mahal. Ini semua kita harus belajarlah, ada ilmu-ilmunya. Walaupun ilmunya mahal, insya-Allah berbaloi ataupun balik modal lah dengan hasil yang kita dapat. Sebab itulah ramai orang pergi kursus, pergi seminar untuk bagaimana membaca graf-graf kripto ini, nak tahu harga turun naik kripto ini untuk kita jual beli, untuk kita trading lah maksudnya. Kita lihat harus tahu baca graf, iaitu candlestick. Biasanya banyak jenis-jenis graf. Yang umum biasa orang guna untuk membaca graf kripto ni biasanya candlestick. Selain itu,
harus tahu guna indikator. Indikator ni adalah alat-alat yang membantu untuk kita membaca candlestick, seperti contohnya RSI, Bollinger Band, MACD ataupun stochastic ataupun moving average. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini salah satulah antara indikator yang sering digunakan. Jadi setiap indikator ni mempunyai peranan masing-masing, kelebihan masing-masing untuk membantu kita untuk membaca candlestick. Untuk kita tahu harga mungkin turun, harga kalau kita lihat indikator ini mungkin naik. Jadi kita punya jangkaan ataupun kita punya ilmu trading tu akan lebih teratur ataupun lebih bagus apabila kita punya ilmu-ilmu ini, ilmu membaca candlestick ataupun indikator. Okey, langsung seterusnya harus lihat harga Bitcoin turun atau naik setiap hari. Sebab kita nak jual beli setiap hari, jadi kita kena pantau lah turun naik harga Bitcoin atau kripto ini setiap hari. Sebab tu kadang-kadang ada orang tu tidur pun bawa info nak tengok graf turun naik, tantah harga naik, waktu tidur kita boleh terus jual, waktu tahajud kan, waktu dalam kamar mandi, dalam bilik air pun bawa handphone, takut-takut tengah-tengah mandi tu harga turun, kita tak sempat beli ketika murah, takut-takut harga ketika tu mahal, kita tak sempat nak jual. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dengan candlestick ni setiap masa, supaya kita tahu masa yang sesuai untuk beli ataupun jual. Seterusnya harus juga jaga emosi supaya tidak salah masa untuk beli ataupun jual. Jadi kadang-kadang bila kita tengok harga jatuh ni, kita terus beli, rupanya harga jatuh lagi. Bila dah jatuh terlalu rendah, terlalu murah, kita pula dah habis duit ataupun modal nak beli, kita dah rasa marah kan, sebab kita terlalu terburu-buru. Begitu juga ketika kita nak jual, kita tengok harga naik ni 10%, kita terus jual, padahal 5 minit setelah itu naik lagi 20%, 30%. Padahal apa yang kita dah beli, kita dah jual kan. Kita dah tak ada apa benda ataupun Bitcoin atau kripto yang untuk kita jual. Jadi kita mula rasa macam menyesal lah, kenapa kita tak tunggu sabar dulu kan. Harga dah menaik tinggi ni tapi kita dah jual awal. Jadi kita dah mula emosi. Jadi emosi ni pun mengganggu lah, ataupun merupakan satu ujian untuk kita dalam trading setiap hari ni. Di atas perkara ini kita lihat investor ni beli, simpan, jual. InsyaAllah kalau kita lihat di sini tidak begitu berat lah masalah ataupun yang perlu kita hadapi. Tetapi untuk trading ni banyak perkara yang perlu kita pelajari ataupun banyak perkara yang perlu kita belajar lah, maksudnya yang harus kita hadapi lah untuk rintangan ataupun ujian untuk dalam jual beli kripto setiap hari. Jadi oleh kerana itu kita banyaklah perkara-perkara yang kita cadangkan kepada orang-orang yang ingin trading ini, supaya trading kita ni menjadi lebih baik dan lebih bagus akan datang. Investor ni mudah dan trader ni agak susah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini tengok BTC, Ethereum, USDT, XRP, semua jenis-jenis coin kita kena tahu. Kita tengok berapa volatility dia, volume dia naik berapa harga sekarang ni, berapa persen dia naik. Lepas tu kita kena tengok graf dia. Kita lihat graf dia kan, turun naik. Lepas tu kita kena tengok dari segi candlestick dia. Jadi inilah indikator dia yang membantu kita untuk lihat potensi untuk jual ataupun beli, potensi turun naik harga kripto yang kita beli kan, yang kita trading. Jadi benda ni perlukan ilmu, dan ilmu itu bukan mudah untuk kita ataupun cepat untuk kita fahami. Kita perlukan pengalaman dan makan masa, sedikit demi sedikit insya-Allah akan faham. Jadi atas perkara ini kita lihat ada robot yang boleh membantu untuk kita trading sebenarnya, memudahkan urusan kita untuk kita selesaikan masalah-masalah ataupun ujian yang kita hadapi untuk trading setiap hari ini. Kita lihat ya.
Okey, untuk trading, membeli kripto atau Bitcoin di exchange ni, kita pun tak tahu kan koin-koin mana yang potensi ataupun koin-koin mana yang bagus untuk kita beli. Tetapi di dalam robot nanti dia telah memilih beberapa senarai kripto yang terbaik untuk kita beli. Jadi kita tinggal pilih je koin-koin yang situ yang insya-Allah dalam tu robot tu dah listkan ini koin-koin yang berpotensi untuk kita trading. Yang kita lihat harus tahu masa untuk beli murah, harus tahu masa untuk menjual mahal kan, harus tahu baca graf candlestick, kita harus tahu guna indikator kan, semua ni Bollinger Band, stochastic, betul moving average, kita harus tahu semuanya. Tetapi dengan menggunakan robot tidak perlu tahu membaca candlestick dan guna indikator, kerana robot akan membeli ketika harga paling murah dan menjual ketika harga paling tinggi secara automatik mengikut apa yang kita setting, apa yang kita dah arahkan terhadap robot tu. Dia tinggal ikut arahan je. Jadi kita dah tak perlu risau untuk baca graf. Robot itu sedia dah tahu ketika graf tu turun dia beli, ketika graf tu naik dia akan jual. Setiap masa, walaupun berlaku turun naik 10 kali setiap hari, 10 kalilah dia akan jual beli. 1000 kali setiap hari, 1000 kalilah dia akan jual beli. Dia tidak penat. Kita lihat, harus lihat harga Bitcoin turun naik setiap hari kan. Ini yang saya kata tadi, tidak perlu risau kerana robot yang akan memantau harga Bitcoin. 1000 kali turun naik, 1000 kalilah dia akan beli dan jual. Kerana robot ni tidak berehat, dia akan bertugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 360 hari setahun tanpa rehat. Jadi benda inilah yang memudahkan kita. Dan yang penting, kita kan mempunyai emosi kan, tak sabar-sabar nak jual, tak sabar-sabar nak beli. Tetapi dengan menggunakan robot ni, dia tidak mempunyai emosi. Kan robot tidak ada hati dan perasaan. Jadi dia hanya jual dan beli mengikut apa yang kita setting. Kita setting ketika turun beli dan ketika naik jual. Itu je lah yang dia buat setiap hari, setiap masa, 24 jam. Jadi inilah kelebihan robot ni kalau kita gunakan. Jadi walaupun kita ni tidak mempunyai ilmu yang mantap dalam trading, sekiranya kita gunakan robot, dia memudahkan urusan trading kita setiap hari. Jadi itu yang peluang ini ataupun manfaat ni yang ingin kita terangkan supaya semua orang boleh trading di dalam kripto ataupun Bitcoin ini dengan lebih mudah. Okey, baiklah, kita lihat pengenalan trade menggunakan robot. Jadi robot ni apa nama dia? Iaitu robot Royal Q. Robot Royal Q Trading. Jadi kita lihat bagaimana robot Royal Q bekerja. Robot Royal Q ni dia ada hubungan dengan bank duit digital yang kita simpan kripto itu, iaitu sama ada Binance, Huobi, Coinbase, semua ini dia mempunyai perjanjian dengan Royal Q. Kalau kita dah terimalah Royal Q ni untuk menjadi robot kita dalam trading, dia akan buat perjanjian yang dipanggil API binding. Jadi API binding ni maksudnya kita memperkenalkanlah robot tu dengan bank yang tempat kita simpan kripto. Tetapi ingat, Royal Q ini dia tidak mempunyai kuasa ataupun untuk memegang duit kita. Dia hanya membaca nilai kripto di dalam exchange. Dia hanya boleh tahu nilai berapa kripto ataupun duit kita di dalam bank duit digital kita. Dia hanya boleh tahu je, dia tidak boleh pegang, dia tidak boleh ambil duit ataupun kripto yang ada di dalam bank kita tu ataupun di dalam exchange kita. Kita lihat, dia hanya boleh membeli dan jual di dalam aplikasi Royal Q, tetapi dia tidak boleh memegang duit kita. Dia hanya wakilkan daripada bank kita untuk jual beli, tetapi duit tu selamat di dalam Binance ataupun Huobi, exchange yang kita simpan. Semua aset kripto selamat disimpan di bank crypto exchange kita. Sebelum ni saya dah terangkan kan, exchange yang terbaik di dunia adalah Binance, antaranya Huobi, ranking yang seterusnya, Coinbase, ranking yang seterusnya. Jadi duit kita aman di bank kita. Kita tidak membenarkan Royal Q ni untuk memegang duit kita. Dia hanya mampu untuk melihat nilai dan tolong belikan sahaja. Untuk keluarkan duit, masukkan duit, dia tidak ada kuasa ataupun tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi inilah yang perlu kita tahu ya. Contohnya macam kita lah simpan duit ringgit kita di dalam bank.
Jadi kalau kita takut Maybank ni akan bankrupt ataupun akan ambil duit kita, benda itu sesuatu benda yang sukar ya, sebab Maybank ni dah terkenal di satu dunia tentang bagusnya servis ataupun keselamatan dia terjamin. Jadi memang agak susah kalau untuk dia bankrupt ataupun muflis. Jadi begitulah juga dengan bank-bank exchange ni untuk duit digital, Binance, Huobi, Coinbase. Dia antara bank-bank dunia duit digital yang terbaik di dunia. Jadi untuk dia bankrupt ataupun salah gunakan duit yang kita simpan itu agak sukar lah, sebab reputasi ataupun dia punya kualiti dah terjamin kan, dah terbukti di seluruh dunia. Okey, baiklah. Kenapa ROIQ menjadi pilihan? Kita lihat antaranya yang pertama, selamat kerana ROIQ tidak menyimpan dan memegang modal kita. Semua aset kita berada dengan selamat di bank kripto. Macam saya terang tadi, dia hanya boleh membaca dan tolong beli dan jual, bermaksud tolong trading sahaja. Duit kita selamat tersimpan di dalam exchange ataupun bank digital kita. Yang kedua, lower risk. ROIQ hanya menggunakan spot trading, iaitu risiko kehilangan modal 100%. Selamatlah maksudnya. Jadi kalau kita ada RM10, RM10 itulah dia akan trading, dan bila dia dah beli kripto, walaupun harga jatuh, kripto yang kita beli tu tidak akan hilang. Seperti mana kita beli emas kan, walaupun kita beli hari ni emas mahal, esok harga emas jatuh, kita tidak rugi sebab emas tu kita yang pegang. Begitu juga kripto ni, walaupun harga dia jatuh, kita tidak rugi dari segi kuantiti. Mungkin dari segi harga kripto tu akan jatuh, tetapi selagi kita tak jual, selagi itu kita memiliki kuantiti ataupun jumlah kripto itu, seperti mana kita memegang jumlah emas ketika kita beli emas walaupun harga dia jatuh. Itu bermaksud lower risiko itu. Seterusnya, yuran tahunan rendah, $120 saja. Kalau dalam ringgit Malaysia sekitar 500 lah, ataupun di dalam rupiah 1,500,000. Jadi benda ini kelihatan mahalnya 120, tapi kita bandingkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sebanyak 360 hari setahun. Jadi benda ini kalau kita fikirkan betul-betul murah untuk satu robot berkhidmat ataupun membantu kita trading setiap hari dalam masa setahun. Okay, seterusnya ada fungsi copy trade untuk mereka yang baru atau tiada masa. Bermaksud di sini copy trade ini kita mengarahkan robot yang untuk trading kita itu meniru orang lain punya setting, orang yang telah berjaya, yang telah rasmi didaftarkan di dalam aplikasi ROIQ, dan kita tinggal arahan kita fotokopi ya dengan arahan yang orang profesional lain dah buat. Jadi lebih mudah untuk kita. Cuma di sini kita ada 1% lah upah untuk orang yang kita copy trade tu. Orang yang kita tiru dia punya setting robot tu, dia akan mendapat commission 1% daripada keuntungan kita. Seterusnya, tidak emosi, tidak perlu tunggu masa tepat untuk jual beli, tidak perlu menunggu, tidak perlu membawa HP ketika tidur, ketika mandi. Semuanya robot yang jalankan 24 jam. Seterusnya, liquidity. Ini adalah yang paling antara yang paling bagus lah, paling orang suka, kerana ketika kita ada masalah boleh mengambil keuntungan bila-bila masa saja. Jadi dia tidak perlu tunggu 5 hari ataupun tinggal tunggu betul-betul untung baru kita boleh keluarkan. Tidak, bila kita nak keluarkan keuntungan yang kita dah dapat tu, ketika itu juga kita boleh keluarkan, insya-Allah tidak lebih dari 5 minit. Okey, di sini kita masuk pula testimoni lah, the best portfolio. Di sini kita lihat Sufi Abdullah, dia telah antara orang yang dikedudukan tinggi lah dalam ROIQ ni. Kita lihat walaupun market tengah turun, dengan kecanggihan ROIQ ini, si Sufi ini ataupun Sufi Abdullah ni masih mendapat keuntungan setiap hari. Kita lihat berapa dalam sehari ni dia dapat, iaitu RM111,000 ataupun di dalam rupiah 333,300 berapa banyak ni, 333,393,000 rupiah. Begitu banyaklah keuntungannya, dan ini baru dalam sehari. Kita lihat lagi keseluruhannya yang pernah didapat oleh Sufi Abdullah dalam masa beliau trade lah menggunakan ROIQ ini, iaitu beliau telah mencapailah 1,400,000
RM1,800. Begitu banyaklah keuntungannya. Kalau dalam Indonesia inilah 4 million 4 million 205 juta 400 rupiah ribu rupiah. Jadi begitu banyaklah keuntungannya. Jadi ini benda yang nyata ya, iaitu testimoni yang nyata yang telah terbukti setelah menggunakan Royal Q dalam membantu untuk trading kita setiap hari. Kita lihat juga ini saya punya sendirilah, antara orang-orang terdekat saya, mentor saya punya income. Kita lihat mentor kita punya income iaitu sehari ada dapat 49,000, semalam 48,000, setiap hari lebih kurang dalam 40,000 ke atas mendapat keuntungan. Ini pula Puan Lina, sebulan join Royal Q, baru sebulan. Ini tergantung modal kita ya, berapa modal kita masukkan di dalam exchange kita untuk trading. Jadi lebih banyak modal kita, lebih banyaklah keuntungan kita dapat. Sedikit modal kita, sedikitlah keuntungan yang kita dapat. Tetapi Alhamdulillah tetap dapat. Tengok Puan Lina ni baru sebulan, mungkin modal dia lebih rendah daripada orang-orang yang lain. Jadi dia baru dapat RM900 bersama dengan RM2,700,000. Ini pula teman madrasah saya iaitu Abu Hurairah. Modalnya sedikit saja, tapi Alhamdulillah nampak pada hari ini dia dah dapat RM37. Walaupun dia tidak tengok trading, tak tengok candlestick, dia mengajar Al-Quran kan di madrasah, tetapi automatik mendapat 37 sehari bersama dengan RM111,000. Ini semua robot yang trading kan, robot yang bantu. Kita lihat lagi, ni mak saya pula baru 2 minggu join, modal 100 USDT, dalam modal dalam RM400 lah. Dan setiap hari kita lihat berapa yang mak saya dapat, iaitu RM11.42 bersama 33,000 setiap hari. Alhamdulillah. Bila esok lagi dapat lagi, dah sebulan dah berapa. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Kita lihat makcik saya baru 1 minggu join kripto, beli coin 1 inch seminggu. Makcik saya ni modal dia besar sedikit lah, jadi sehari dapat RM45 bersama dengan RM135,000. Jadi seperti yang saya katakan tadi, berbeza modal, berbeza juga hasil yang kita dapat. Banyak modal, banyak hasil. Sikit modal, sikit hasil. Walaupun sedikit, masih dapat juga. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ini pula saya lah, iaitu keluarkan duit untuk beli tiket kapal terbang. Kemarin saya ada urusan sedikit, perlukan beli beli tiket kapal terbang untuk terbang kan. Jadi saya keluarkan langsung, iaitu RM1,294 bersama dengan RM3,885,000. Tetapi ini saya jujurlah bagi tahu, ini bukan keuntungan saya, cuma modal saya pun saya keluarkan sebab waktu itu emergency kan, darurat, saya perlukan duit. Jadi inilah menunjukkan liquidity tu bila-bila saja kita boleh keluarkan. Bukan saja keuntungan, modal kita pun boleh kita keluarkan. Tak sampai 5 minit saya terus keluar, saya terus beli tiket untuk terbang, naik flight. Alhamdulillah, Allah mudahkan, dapatlah duit ini kan untuk beli tiket pesawat ataupun tiket kapal terbang. Okay, seterusnya ini semua kaku jari saya lah keluarkan duit untuk beli tiket bas. Hari tu duit saya dah habis, saya nak balik naik bas, saya terus keluar, tak sampai 5 minit saya keluarkan duit RM104 bersama RM312,000. Ini keuntungan lah yang saya dapat, saya terus keluarkan. Keuntungan yang kedua, saya keluarkan juga untuk yuran pelajaran dengan keperluan harian saya. Tu saya keluarkan RM457 bersama RM1,731,000. Keuntungan yang ketiga pula, bulan yang akan datang, sebelum ini saya keluarkan lagi untuk belajar, untuk bayar yuran dengan keperluan harian. Tu saya keluarkan RM400 lagi, iaitu RM1,269,000. Jadi ini memang betul-betul saya punya testimoni, 3 kali pengeluaran keuntungannya, bukan modal. Ini keuntungan yang bersih saya dapat, dan saya dapat menggunakan ini untuk yuran pembelajaran saya, untuk keperluan harian ke saya, beli tiket bas, tiket pesawat, tiket kapal terbang. Jadi sambil belajar, kita tidak perlu lagi meminta kepada ibu bapa kita untuk menanggung kita, kerana kita sudah boleh mandiri ataupun berdikari sendiri untuk menghasilkan wang dengan dunia kripto ini, dengan bantuan Royal Q sebagai robot yang membantu kita trading setiap hari. Jadi akhir kata dari saya, kita lihatlah peluang ini jelas terbentang di depan mata.
Digital currency may not be the revolution the world is ready for, but it may be the one the world needs. Bukan kita tunggu dunia dah siap-siap baru boleh kita ambil peluang cryptocurrency ni, tetapi sebenarnya cryptocurrency ni lah yang diperlukan ataupun menjadi keperluan pada hari ini untuk kita ambil manfaat bersama. InsyaAllah lebih kurang itu saja yang dapat saya sampaikan. Silap dan salah saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.